إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم في معهدنا الجديد المباركة المشرفة. Selamat datang ke ma'had kita yang baru ini, yang dimuliakan, dan semoga menjadi tempat yang penuh barakah. Ikhwah wa akhwat mustami'in dan mustami'at, pendengar secara online di mana jua antum berada, barakallahu fikum. Malam ini kita akan teruskan pengajian rutin mingguan kita yang telah kita cutikan hampir sebulan. Dan insyaAllah atas permintaan kita mulakan malam ini dan minggu hadapan, yaitu pembelajaran penjelasan kepada kitab Tadhkiratus Sami', yaitu adab dan tertib kita dalam menuntut ilmu, yang telah dituliskan oleh Imam Ibn Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab ini tidak menjadi asing lagi bagi talabul ilm, penuntut ilmu, ustaz-ustaz kita dan juga masyayikh kita yang telah disyarahkan begitu banyak oleh para ulama kita, hatta di Masjid Nabi SAW juga telah diajarkan oleh guru-guru kami seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu wa ra'ah. Dan kitab ini sangat mulia. Seorang talabul ilm harus, penuntut ilmu, mempelajari adab-adab ini sebagaimana telah disebutkan oleh para salafus salih rahimahullah. Ulama-ulama dahulu menyebutkan darasnal adab, kami mempelajari adab ini 20 sanah, 20 tahun kami mempelajari adab. Tsumma darasnal ilm, barulah kami belajar al-ilm, yaitu ilmu. Tapi apa yang terjadi pada hari ini, kita lihat mereka yang mengaku diri mereka ahlu sunnah, mereka tidak mempelajari adab. Dan mereka katakan adab ini hanya sebagai satu adat. Dan harus kita ketahui bahawa adab dan adat itu dua perkara yang berbeza. Adab sesuatu yang disukai ataupun yang menyenangkan hati kita dan jiwa kita dan orang lain. Itu adab. Adapun adat sesuatu yang direka-reka, harus diikuti. Jika tidak mengikutinya, maka dia menyalahi adat. Dan adat ini kebiasaannya dilakukan oleh bangsa dan suku-sukunya. Adapun adab ini termasuk salah satu daripada perkara yang harus kita ketahui, sehingga hatta dalam solat, memang kalau kita lihat dalam kitabus solah, tidak menyebutkan adab-adab solat. Tetapi para ulama membincangkan tentang adab-adab solat, adab-adab kita menuju ke masjid. Jika tidak ada adab dalam masjid, maka manusia akan mengikut apa sahaja yang dia kehendaki, apa yang sesuai dengan dia di masjid. Ada yang duduk di masjid berlimpangan, ada yang duduk di masjid sambil tidur di saf yang pertama, ada yang ghibah, ada yang makan dan minum sewenang-wenang dalam masjid. Sayang tak? Maka adab akan mengajar seseorang itu etika dia ketika berada dalam masjid-masjid yang mulia ini. Baik. Adapun dalam menuntut ilmu, kita lihat betapa ramainya masyarakat kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ada yang tidak
mempelajari ataupun memperlekehkan adab ini sehingga mereka memahami hukum. Mempelajari hukum, selepas mempelajari hukum, kemudian mereka bermudah-mudah memvionis orang. Mudah mentabdikkan orang. Ya. Ini termasuk daripada adab talabul ilm. Apa itu talabul ilm? Seorang penuntut ilmu. Jadi dalam adab ini harus kita ulang kaji daripada penjelasan yang lalu kita belajar hampir setahun lepas dalam waktu PKP awal. Etika kita, adab ni, etika kita. Di setiap apa pun kita buat, kita ada adab. Setuju atau tak? Kita masuk tandas, ada adab tak? Adabnya sesuai sunnah. Baca doa, masuk kaki mana, kanan atau kiri, masuk kaki kiri dulu. Dalam tandas tidak berbicara, jangan selfie dalam tandas. Itu semua termasuk adab. Kemudian keluar dengan baca doanya gufranak. Kemudian kita keluar dengan kaki kanan. Dan itu termasuk adab-adab yang dimuliakan. Maka kita menuntut ilmu ini, ya ikhwah azani Allah wa iyyakum. Kita menuntut ilmu, apabila tidak ada adab, maka hilanglah barakah. Pasti hilang barakah tersebut. Sebagaimana masuk masjid juga kita mempunyai adab. Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam satu fasal, sampai kita pergi menuntut ilmu, penampilan kita juga harus kita jaga kita punya penampilan. Sebagaimana kita menuju ke masjid. Kerana kita menuju ke masjid, kita mencari ibadah. Dalam majlis ilmu itu adalah ibadah. Jadi apabila kita menuju majlis ilmu, kita belajar, para malaikat membuka sayap-sayapnya. Kerana majlis ilmu itu adalah majlis zikir. Malaikat membuka sayapnya dan malaikat mengistighfarkan mereka. Di dalam adab ini, kita akan mempelajari apa dia? Adab kepada syekh, kepada guru. Yang kedua, adab kepada diri kita sendiri, adab kepada teman-teman kita, dan adab kepada ilmu kita. Jadi ada 4 marhalah yang harus kita fahami. Adab kepada guru, adab kepada diri kita sendiri, adab kepada ilmu yang harus kita pun menghormati. Atau ada satu fasal lagi, Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala menyebutkan adab kepada seorang ulama pula mempunyai adab, seorang alim mempunyai adab kepada murid-muridnya. Dalam talabul ilm ini adalah mengajar kepada kita kepada tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Kita ulang sedikit di mana kita telah mempelajari dalam fasal yang kita telah bincangkan fi adabihi ma'a syaikhi, iaitu adab dalam bersama gurunya, wa ma yajibu alaihi min azimihi hurmati, iaitu apa yang diwajibkan untuk dia memuliakan gurunya dan ia menghormatinya. Baik, di sini ada 13 perkara yang kita akan ulang kaji sedikit kerana kita dah huraikan begitu banyak. Mana yang belum pernah dengar boleh dapatkan tasjilat, rakaman daripada ikhwah-ikhwah yang lain. Baik, yang pertama, haruslah kita memilih seorang guru yang bermanfaat. Yaitu haruslah seorang penuntut ilmu mencari guru yang selim. Kerana agama ini adalah daripada, ilmu ini adalah sebahagian daripada agama sebagaimana telah disebutkan oleh
Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam sahihnya. Beliau menyebutkan apa dia? Hadzal ilmu din. Ilmu ini adalah apa dia? Ilmu ini adalah agama. Kenapa ilmu itu menjadi agama? Berkata Ibnu Qayyim pula rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang kita berbicarakan, kita belajar setiap malam itu kita membincangkan tentang kalam Allah dan kita membincangkan tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kita talaki Al-Quran, kita belajar Al-Quran. Ya, yang sebut sa, sebut ubba, kan? Kita memperelokkan bacaan itu kalam Allah. Dan itu ilmu. Membaca kalam Allah itu adalah ilmu. Membaca hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah ilmu. Maka beliau mengatakan fanzur amman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah daripada mana kalian mengambil agamamu. Daripada mana kalian mengambil? Ramai orang yang mengambil ilmu daripada Syekhul Kabir, yaitu Syekhul Google. Tahu Syekhul Google? Ya, suka Google, kemudian dia cari apa dia? Cari apa? Cari fawaid daripada Google, daripada page-page yang tak tahu yang sama-sama. Scroll baca daripada Facebook dan YouTube. Maka kita hendaklah mengambil ilmu secara bertalaki. Selagi mana kita boleh hadir, kita hadir menuntut ilmu. Yang keduanya, membaca kitab setelah kita memahami apa yang kita ambil fawaid daripada ulama. Seorang talabul ilm dia tidak boleh membaca kitab tanpa dia ada ilmu dasar. Membaca kitab fiqh tanpa ada ilmu usul fiqh, maka dia tidak akan faham. Hal ini telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Harus mempelajari ilmu dasar, baru kita belajar kitab-kitab yang lebih besar. Baik. Kemudian Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala menyebutkan untuk kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Syekh. Baik. Mentaati ini harus kita faham, bukan taati sebagaimana kaum-kaum sufi. Apa yang disuruh oleh gurunya, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuh. Tidak. Yang mentaatinya adalah segala arahan-arahan dalam bentuk ilmu. Benda-benda yang mahmudah, benda-benda yang baik. Ya akhi, tolong sapu tangga, tak sempat nak sapu tangga. Boleh tak taati? Dan taati. Dan dulu ana rasakan mak-mak kita dulu pergi belajar mengaji, ayah kita pergi galang ngaji sampai dulu sapu apa dia? Sapu tangga. Ini murid belum datang, ustaznya mop tangga. Ya. Ini kalau suruh sapu mop tangga ni, balik zaujahnya telefon ana nanti. Kenapa suami saya pergi belajar? Suami saya kena sapu dan mop tangga. Baik, kan? Inilah dia. Adab dan kemuliaan dulu kalau dah dipraktikkan. Tapi nilai-nilai ini dah jadi hilang. Anak-anak kita pergi sekolah, disuruh sapu kelas, mak ayah komplain. Kenapa suruh anak saya sapu kelas? Dah bayar PIBG tapi tak tahu sapu ke sendiri. Baik. Kan marah. Ini ada benda-benda gini jangan menjadikan anak sebagai tuan. Jadikan anak sebagai tuan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka akhir zaman ibu ayah melahirkan tuan-tuan. Anak-anak menjadi tuan kepada ibu dan ayah. Baik.
Mentaati benda-benda yang baik. Disuruh hafal imla, bahasa Arab, hafal. Betul. Ditaati, turut. Ustaz suruh hafal nih, hafal. Suruh hafal surah nih, hafal. Harus kita ada disiplin. Tak apa, tak apa. Ustaz bukannya denda kita pun. Jangan takut. Sekarang ni kita sudah mula denda kan. Kita sudah mula denda. Yang tak hafal, yang lewat dan sebagainya, kita akan denda kan. Dan itu termasuk ada. Itu sebagai namanya ada an-nizam. Ya, peraturan-peraturan harus diikuti. Baik. Dalam adab kita mentaati guru ini, sehingga ada orang yang dia tak suka. Ustaz dia banyak sangat ataupun syekh dia banyak sangat peraturan. Ya, peraturan-peraturan dan sebagainya. Akhi, kita nak belajar, kita ikut tuan ataupun tuan ikut orang lain. Kita nak pergi masjid, kita kena ikut peraturan masjid. Kita nak menuntut ilmu, kita kena ikut peraturan apa yang telah ilmu itu tetapkan. Dan itu adalah adab-adab yang harus kita ikuti. Baik. Kerana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Al-Ihya, la yunalul ilm illa bitawadu'i wa ilqa'is sam'. Seorang tidak akan memperolehi ilmu kecuali ada pada dirinya apa dia? Apa yang ada pada dirinya apa dia? Sifat tawadu' dan juga mendengar dengan baik. Dalam untuk ilmu ni, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahawa seorang tidak akan memperolehi ilmu kecuali dengan ada sifat tawadu'. Tawadu' ni bukan seorang menuntut ilmu. Hatta ulama pun ada sifat tawadu'. Selagi kita manusia, kita mesti ada sifat tawadu'. Tawadu' lawannya adalah sifat kibir. Ada sifat tawadu'. Merendah, merasa rendah diri. Maka itu, ada orang yang belajar menuntut ilmu yang kita telah bincangkan pada durus yang lalu. Kita tidak boleh mengatakan, oh, aku sudah tahu hadis ni. Aku sudah dengar hadis ini sebelum kau dilahirkan lagi. Engkau masih setahun jagung lagi, aku dah hafal hadis ni. Dan para ulama salaf kita membincangkan ini adalah ucapan yang paling buruk. Meskipun kita sudah tahu, harus kita ada sifat tawaduk mengatakan kita belum tahu. Kadang seorang guru tu berulang-ulang ucapannya supaya recall. Pada penuntut ilmu ni boleh ingat. Ustaz ni minggu lepas dah ulang, minggu ni ulang. Betul? Jangan be selfish. Ni kalau kita ada Q&A soalan jawab, bab solat jamak, pasti akan berulang. 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun tanya Akhi Rashid. 15 tahun dah belajar ni, 15 tahun lagi nanti tanya lagi, nak safar lagi tanya lagi. Betul? Ulang dan berulang. Itulah ilmu. 10 kali tanya, 10 kali salah. Kalau tak ada sifat tawaduk, orang tak akan tanya. Jangan tanya. Kita google. Ada sifat tawaduk, kita nak tahu ilmu, kita bertanya. Barakallahu fiik. Dengan pendengaran yang baik, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, disebutkan oleh Ibn Jama'ah, adalah apa dia? Mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik, kadang kita belajar, orang duduk main handset. Kan? Pendengaran dengan baik. Mendengar dengan teliti. Hingga para salaf tu dulu kalau belajar, dia tak suka bunyi kertas-kertas tu. Kan? Kita dah bincang. Bunyi kertas, bunyi. Mengganggu emosi seorang syekh yang sedang mengajar. Dan kita ada adab. Baik. Adab yang berikutnya, adalah memuliakan guru kita. Yang ketiga adalah memuliakan guru kita. Berkata Ibn Jama'ah rahimahullah, adalah hendaklah kita memandang wajah kita
ke arah guru kita, bukan tak boleh tak pandang lah. Kalau semua pandang masalah juga. Apa pandang-pandang? Memandang guru kita tidak mengalih pandangan yang lain. Ini termasuk adab. Kadang kita belajar sini ada yang duduk baca Majmu' Fatawa. Kan? Para salaf dah sebut. Kita belajar tengok kitab atau tengok guru? Apa kerja antum nak pergi tengok atas tu? Banyak botol. Kan? Kenapa tengok? Ini adab. Memuliakan adalah melihat khusyuknya kita mempelajari. Dia ada dua benda yang tak lihat guru dia. Dua. Satu, tak lihat kerana memandang tempat lain. Satu lagi, mata dia pejam. Mata dia pejam. Ini pun masalah. Apa dia mata pejam? Tidur. Hati-hati ya. Sehingga para salafus salih rahimahullah ta'ala mendoakan supaya Allah menutup aib-aib gurunya. Guru-guru dia. Sebagaimana disebutkan, Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tudhib barakat ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku daripadaku, jangan kau melenyapkan keberkahan ilmunya daripada diriku. Jadi malah yang ada pula dia cari aib. Syekh ni punya aib, guru dia punya aib, dia pergi cari-cari lagi. Sebolehnya kita menjauhi. Aib ni apa dia? Sesuatu yang tak diingini untuk diketahui atau dilihat. Hatta kalau kita tahu ada sesuatu yang tidak mahu kita lihat ataupun tidak senang untuk dilihat atau diperdengarkan, maka kita alihkan pandangan. Sehingga sikap kita sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, man satara abdan, barang siapa yang menutup, man satara abdan musliman, kita menutup aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Aib ni maksudnya sesuatu benda-benda yang tidak elok dilihat, yang kita tahu ataupun boleh menjatuhkan maruah dan martabat dia. Maka Allah akan tutupkan aibnya pada yaumul qiyamah. Maka ucapan-ucapan memuliakan termasuk bagaimana kita sebut ya fadilatu syekh, wahai syekh yang mulia. Ya? Kalau YB pun kita tahu nak mulia kan? Tahu YB? Apa dia? Yang berhormat. Kalau syekh kita sebut fadilatu syekh. Kalau mufti orang sebut samahatu syekh. Sahibus samahah. Ya, itu kemuliaan-kemuliaan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. YB saja dia tahu panggil YB. Ni kalau syekh dia, ustaz dia boleh panggil bubu, panggil nama. Syekh! Dan gini termasuk ada. Ana rasa ramai kalau lihat pergi ke Madinah, ke Mekah, yang pernah melihat, duduk faham tak faham tu, tak mau bincang lah. Yang pernah lihat ulama-ulama di sana mengajari di masjid-masjid ini, kita lihat kemuliaan para penuntut ilmu ni. Yang menghampiri ulama, sampai ulama tu jalan pun minta fatwa. Sampai adab berjalan dengan ulama ni pun disebutkan dalam Tazkiratus Sami'. Ya? Kita jalan di belakang dia, jangan jalan di depan dia, kita block the way. Termasuk benda-benda yang harus dipelajari. Sentiasa memuliakan guru adalah niscaya Allah akan memuliakan diri kita sebagai seorang penuntut ilmu. Orang yang tidak memuliakan guru dia, tidak memuliakan syekhnya, maka ilmu dia tidak ada kemuliaan. Ilmunya datang daripada mana? Ilmunya datang daripada mana? Daripada seorang guru. Berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, kemuliaan seorang guru itu
betapa mulianya, lebih mulia daripada siapa? Ayahnya. Kerana ayahnya sendiri tidak mampu untuk mendidik dia. Maka ayahnya terpaksa menghantar anaknya untuk diasuh. Jadi siapa pun guru anak kita, ustazah ke ustaz ke cikgu mengajar apa pun, memuliakan guru-guru yang mengajari ilmu kepada diri kita dan anak kita. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, mengetahui keutamaan kita dan juga hak kita. Hendaklah kita mengetahui hak seorang guru, yang mana tidak boleh kita melupakan kebaikan-kebaikan jasanya. Sebagaimana telah disebutkan oleh seorang tabi'in yang hidup pada 160 Hijriyah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Kuntu idza sami'tu minar rajuli haditha kuntu lahu 'abdan ma hayya. Jika aku mendengar sebuah hadis daripada seorang perawi, maka aku adalah hambanya buat selama-lamanya. Betapa besarnya ilmu, sebagaimana sudah disebutkan satu riwayat yang tidak tahu datang daripada mana, yang mengatakan bahawa berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kalau seorang mengajar aku satu huruf, nescaya aku akan menjadi hambanya. Maksudnya mereka akan mengabdikan diri semata-mata kerana ilmu. Jangan kita mengabdikan diri kerana guru. Mengabdikan diri kita kerana ilmu, kerana guru kita membawa ilmu, maka itu namanya ihtiram, memuliakan guru. Bukan ta'assub guru. Maka tu ajaran-ajaran macam gini boleh masalah ni. Nanti kalau suruh cium kaki, ramai cium kaki nanti. Ihtiram syekh, memuliakan dia. Memuliakan akan dia adalah kita melakukan perkara-perkara yang tidak menyalahi syarak. Ni sampai kadang tak payah solat lah, nantilah makan dulu, nanti besok boleh solat dan sebagainya. Ni hati-hati, guru-guru macam ni dah menyimpang. Kemudian yang seterusnya adalah kita bersabar. An yasbira ala jawtin tasduru min syaikhi aw su'in khuluq. Iaitu hendaklah kita bersabar terhadap sikap yang tidak acuh, yang tak kena, yang tak ngam dengan kita daripada guru ataupun perilaku yang tidak baik daripadanya. Kadang-kadang seorang guru, ustaz ataupun syekhnya suruh dia gini, kadang acuh tak acuh, kena tak kena. Kadang sesuatu yang tak kena pada dirinya, hendaklah iaitu tidak menghalangi daripada ia bermulazamah. Makna al-mulazzamah, hendaklah dia tidak melarikan diri daripada menghadir majlis ilmu tersebut lagi. Orang kalau tak belajar adab, satang dia kena hati dia ada koyak sikit dengan ustaz dia saja, kena tegur, terus tak nak datang lagi. Benda ni berlaku tak? Berlaku. Terus hilang, tak nak belajar, tak kena. Kadang-kadang ada hard feeling, touching, tak boleh, kena tegur dan sebagainya. Kerana kadang-kadang kita tidak tahu apa hikmah, apa yang guru kita menasihati kita. Kenapa kita demikian dan demikian? Kerana dia lebih mengetahui sesuatu yang sudah pasti seorang talibul ilm belum tahu. Dan tidak pula seorang penuntut ilmu terlepas daripada kebaikan dia untuk menasihati gurunya.
Kerana ad-dinu nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu kata Nabi SAW adalah nasihat. Orang yang tidak boleh terima nasihat disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah orang-orang yang apa? Sombong. Orang yang sombong adalah menolak nasihat. Kerana nasihat terdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu al-haq. Orang yang diberikan dia nasihat tentang Al-Quran dan Sunnah ditolak. Termasuk orang-orang yang sombong. Tapi konsep orang masyarakat kita sombong tu lain. Sombong tu tak nak banyak bercakap. Apa lagi? Apa lagi? Sombong. Tak senyum pada orang tu. Dia lain sombong. Tapi di sisi syarak, sombong adalah apabila kita mengajak kepada kebaikan, membawa kepada nasihat benda atas burhan, Al-Quran dan As-Sunnah, ditolak. Tak mau dengar. Itu sombong. Termasuk orang-orang yang sombong. Barakallahu fikum. Maka kita lihat, kalau dulu dalam sebuah kisah, orang menuntut ilmu persilatan kan? Ditulis, belajar isim. Itu belajar isim. Isim ada dua. Satu isim dalam ilmu silat, satu isim dalam ilmu nahu. Ilmu nahu, ilmu grammar bahasa Arab, kan ada isim. Isim, fi'il, kan? Isim juga lah. Ini isim lain. Dia belajar isim, dia kena duduk di kubur orang yang mati dibunuh. Kemudian guru dia memesankan untuk bersabar. Apa yang terjadi? Itu semua apa dia? Cobaan. Betul? Hal ini telah disebutkan oleh para salaf kita dulu. Rahimahullah ta'ala. Man lam yasbir ala dhulli ta'lim baqiya umuruhu fi amayatih jahalati. Barang siapa yang tidak sabar atas kehinaan ketika dia melalui proses-proses menuntut ilmu ini, waman sabara alaihi ala amruhu ila izzati dunya wal akhirah. Dia akan berada dalam keadaan kegelapan lagi kebodohan selama dia masih hidup. Dan barang siapa yang bersabar di atas apa yang ditimpa dugaan-dugaan tersebut, maka akhirnya perkaranya adalah dia dimuliakan di dunia dan akhirat. Semua apa yang diduga itu adalah apa dia? Cobaan. Cobaan. Apa tu cobaan? Fitnah, test. Hidup ni dengan cobaan. Kita menuntut ilmu, kita ada cobaan. Disuruh hafal ini, suruh hafal ni, kemudian ustaz dia nak test begini. Itu kan cobaan. Percobaan. Ustaz, saya nak jadi imam nanti Ustaz. Jadi saya nak kena banyak hafalan. Asyik baca kul huwallahu ahad inna a'taina. Kul huwallahu ahad inna a'taina. Kemudian ustaz dia kata, kalau macam itu hafal kul a'udzu birabbin nas. Kemudian kul a'udzu birabbil falaq. Aku tanya nak minta hafal yang lebih panjang, ustaz suruh baca yang pendek. Suka ada argument ni. Kan? Yang angguk tu biasa buat tu. Baik. Kenapa kita buat gini? Kerana ustaz dia kadang-kadang sudah tahu capacity akal seorang talabul ilm tu macam mana. Seorang pelajar dia dah tahu capacity dia macam mana. Ini tengok bila tanya 2A tambah 4A tak boleh jawab. Kita dah tahu. Ini kalau tanya ini begini dan begini, dia tahu tak boleh jawab. Kerana guru dia dah tahu akan sikap-sikap pelajar-pelajar. Tapi murid-murid pula kena ada sifat apa dia? Ini semua adalah cobaan. Ini bukan main-main tau, ini betul-betul. Ketika kita belajar dulu di Arab sana, kadang-kadang kita dah sampai halaqah ni. Halaqah ada bulatan di Masjid Nabi SAW. Kita dah duduk. Lepas asar nak duduk. Tunggu nak Syekh datang, betul? Duduk dah hafal ni, jauh. Daripada Riyadh pergi ke Madinah itu hampir 7 jam, 8 jam perjalanan. Hari Jumaat dah sampai, dah ngantuk, dah bawa driving jauh sampai. Syekh tak main. Betul? Syekh tak main. Antum merasa kalau hati antum macam mana? Berbannya Syekh. Aku datang tak sampai-sampai. Betul? Tapi kita dah diajar hati kita supaya isbir. Ini cobaan. Lagi banyak cobaan di itu,
lagi mulia ilmu kita, lagi hebat kita belajar, lagi banyak. Ya. Dah hafal jauh-jauh, tengok depan muka Syekh, tengok Syekh, alamak lupa hafalan. Tak ingat. Coba. Syekh pun suruh balik. Syekh ni dia ada prinsip kat Saudi ni, hafal 3 kali salah suruh balik. Suruh balik terus, jangan duduk kat halakah tu lagi. Suruh balik. Kita disuruh balik. Kita nak memuliakan. Ini ustaznya buka pintu lambat. Ustaz, kenapa lambat ustaz? Pun ada ni. Ustaz, saya dah datang ustaz, setengah jam tunggu ustaz. Oh sorry, ustaz keluar lambat, lupa nak beritahu. Ustaz dia kena sekolah dengan murid dia. Benda ni berlaku tak? Berlaku. Kadang benda ini bukan dirancang. Allah nak memuliakan kita. Hatta kita pergi solat di masjid, imam belum nak iqamati solat, tetap kita kena duduk. Ini mana punya imam, berapa punya lama dah. Kita argue, imam tak sampai. Itu semua termasuk daripada dugaan-dugaan kita nak beribadah. Tapi kalau setiap 5 waktu kita pergi masjid, 5 waktu imam gaib, ini masalah. Kadang-kadang itu termasuk daripada cobaan kita menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Setiap yang kita duga dalam ibadah itu mendapatkan kemuliaan. Kita mendapatkan kemuliaan. Masa Ana dulu nak pergi ngajar ke masjid, kadang-kadang dah ngajar baru 2 kilometer. Kereta buat hal. Kalau bagi tahu tuan pengurusi kereta ustaz buat hal, ustaz ni setiap kali nak datang ada je alasan nak punting tak datang. Betul tak? Tapi memang hakikatnya diduga. Kita diduga. Ingat, setiap kali diduga Allah memuliakan kita dalam menuntut ilmu. Ada sahabat kita belajar, jangan terkejut nanti balik ada yang turun cermin kereta pecah. Kan? Diduga tak? Diduga. Itu fitnah Allah berikan kepada kita. Satu cobaan yang mana Allah nak tengok kita mampu ataupun tidak. Yang ada menuntut ilmu sampai lewat malam, balik gedebum. Kan? Itu cobaan tak? Cobaan. Kalau tak boleh terima cobaan tersebut, dah next week tak nak datang lagi. Kemudian isteri pun cakap, dah abang, pergilah balik, bahaya malam-malam dan sebagainya. Inilah dia di antaranya min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang tiup dalam hati dia supaya memberatkan jiwanya untuk tidak melakukan ibadah. Baik. Seterusnya yang keenam ialah kita mengucapkan akan terima kasih an yashkura syaikha ala tawfiqihi ala ma fihi fadilatun. Mengucapkan terima kasih kepada seorang syekh, seorang guru kerana telah menunjuk kepadanya keutamaan dan meluruskan kekeliruan. Seorang guru mengajar kepada kita kemuliaan dan meluruskan kekeliruan. Setuju atau tidak? Kita pergi belajar ngaji, tak boleh yang contoh lain. Kita belajar Quran ya ikhwah. Kita belajar Quran, guru kita membetulkan bacaan kita. Betul? Membetulkan bacaan kita. Meluruskan benda yang salah. Kemudian memberikan keutamaan. Benda-benda yang baik, mengajar tajwid, ya? Membaca sebut makhraj huruf dengan baik. Ya? Kita belajar bahasa Arab, sesuatu nahwu dan sarafnya kita mempelajari benda yang kita ni. Itu salah akhi, selepas hafujar diletakkan baris atas. Betul atau salah? Salah, mesti baris bawah sampai kiamat. Guru meluruskan pemahaman yang tak betul. Bukan pemahaman manhaj yang menyimpang aja. Antara dalam bahasa Arab pun kita meluruskan benda yang salah. Itu tugas seorang cikgu.
Hatta Cikgu Rizal pun sama, murid dia kalau bawa senggak bengkok-bengkok, lurus. Betul? Kena belajar benda yang cikgu aja. Kemuliaan. Maka hendaklah kita berterima kasih kepada guru kerana mengajarinya benda-benda kebaikan. Yang ketujuh, ni kesimpulan daripada 13 perkara yang kita dah belajar dahulu. Yang ketujuh adalah hendaklah kita meminta isti'zan. Adalah kita meminta isti'zan. Apa makna isti'zan? Keizinan. Alla yadkhula ala syaikhi fi ghairi majlisihi 'ami illa bisti'zanin. Hendaklah dia tidak masuk kepada syekh di luar majlis umum kecuali dengan meminta izin, baik syekh sedang bersendirian ataupun bersama orang lain. Jika dia meminta izin dan syekh mengetahui namun tidak mengizinkannya, maka hendaklah dia pergi, tidak perlu mengulangi meminta izin. Biasanya memang dah dijadualkan, kita nak datang belajar, kita ada jadual. Itu tak perlu minta izin. Dah ada dalam majlis yang disebutkan sebagai umum. Memang majlis dia dah biasa. Ni di luar umum. Dia tak ada majlis, dia duk datang mengacau. Faham? Dia datang mengacau. Ni memang ada orang ada sikap ni. Dia datang tiba-tiba unplanned. Ustaz, Syekh, ada free tak? Tiba-tiba muncul. Orang baru nak lelap mata, dia datang nak ajak ngopi. Kan? Jangan pula nanti nak ajak kopi, boleh. Tapi zaman sekarang ni kan sudah ada yang Allah muliakan kepada kita, boleh dengan kemudahan untuk bertanya. Kalau para salaf itu disebutkan dalam Quran, waktu-waktu yang dilarang untuk kita berkunjung. Ada waktu-waktu yang larang kita berkunjung. Kebiasaannya waktu-waktu orang mengambil istirahat. Termasuk jadi jangan lalu-lalu kita pergi tengok tempat ustaz kita, ada masa tak, dia ada free, ada kita mengajak. Jadi ini perkara-perkara yang tidak diizinkan, maka menjauhi perkara yang tidak diizinkan. Yang kedua, jika kita merasakan syak, ragu-ragu apakah syekh mengetahuinya meminta izin ataupun tidak, maka hendaklah dia meminta izin tidak lebih daripada 3 kali, sebagaimana Allah Jalla wa'ala sendiri mengaturkan keizinan itu disebut dalam Al-Quran. Kita pergi rumah orang, kita beri salam. Berapa kali yang sebenarnya kita boleh beri salam? 3 kali. Jangan antum jadi delivery man. Assalamualaikum, 3, balik cabut. Tak. Kita beri salam 3 kali, kita tunggu. Kemudian kali ketiga kita beri salam lagi, tidak. Ini tak ada adabnya orang, dia duduk beri salam sampai setengah jam dia duduk. Kan? Dia tunggu. Akhi, meskipun tuan rumah ada dalam rumah, kalau dia tidak mengizinkan antum datang, antum mesti pulang. Dan itu adab. Jangan kita rasa kecil hati, tak nak dimuliakan. Mungkin orang itu ada hajat yang lain, tak mau diganggu. Disebut dalam Al-Quran, dikisahkan dalam surah An-Nur. Disebutkan Al-Quran mengajari adab sampai masuk rumah yang tidak ada ghairi mata', tidak ada perhiasan dalam rumah tu. Rumah baru kan? Rumah kosong, rumah yang tak ada penghuni. Pun tetap kita ada adabnya. Mesti beri apa? Beri salam. Beri salam. Ada. Apatah lagi yang kita tahu tempat tu memang ada penghuninya. Adab. Ini berulang-ulang kali kita sebut sebagai adab. Adab memuliakan diri kita, siapa diri kita sebenarnya, jati diri kita. Baik. Kemudian termasuk juga di antara yang sudah tersebutkan tadi sebagai harus kita
merapikan diri kita ketika kita menuju ke tempat majlis-majlis syekh. Maksudnya ada majlis ilmu, kita merapikan diri kita, bersihkan diri kita, sebolehnya, sebolehnya. Akhi, jangan kita rasakan kita berlari pada tempat kerja dan sebagainya. Contohlah masalahnya, ini tidak ada berkaitan yang hadir dengan tidak hadir, yang hidup ataupun yang mati. Ini sekadar contoh. Kita kerja tukang kerja kontrak. Memang mungkin badan kita ada tanah-tanah dan sebagainya. Memang dulu kan malam Jumaat, ni sekarang malam Isnin. Daripada kerja dia tak nak tinggalkan majlis ilmu, tetap nak pergi. Dah tahu jadual tu ada kan? Kebijaksanaan tu harus ada. Kita boleh bawa baju ataupun benda sesuatu yang boleh cover diri kita dengan lebih memuliakan diri kita. Janganlah sampai nak tunjukkan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dengan baju yang dia pakai. Para salaf tak suka tengok apa ini orang gharib, satu semua pakai cantik, satu ni pakai baju penuh dengan tanah-tanah. Ingat, para salaf disediakan. Kita punya adab, etika kita. Kita pergi masjid, kita nak pergi iktikaf di masjid 10 hari malam terakhir. Betul tak? Takkan antum pergi tidur kat masjid pakai baju tidur, nanti qiyam pun pakai baju tidur. Pakai baju tidur juga. Tak, kita tidur pakai baju tidur, kita nak pergi solat, kita ada baju yang lebih mulia. Kita kena bezakan baju yang kita nak tidur dengan baju yang kita nak pergi solat. Dan Allah perintahkan libasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang menunjukkan ke atas ketakwaan itu adalah pakaian yang baik. Baik. Jadi merapikan diri kita sebagaimana disebutkan Ibnu Jamaah, haruslah kita biasa kita potong kuku kita nak pergi menuntut ilmu, kita nak pergi solat ni pun kita kena bersihkan kuku, bersihkan muka kita tahu kita nak berwuduk dan sebagainya. Kerana apa disebutkan? Kerana majlis ilmu itu adalah majlis zikir, majlis yang berkumpulnya di dalamnya itu ibadah. Ikhwah azani Allah wa iyyakum. Kita belajar itu ibadah. Tanpa ilmu mana mungkin antum beribadah? Setuju? Tanpa ilmu mana mungkin kita boleh beribadah? Kita tak ada belajar macam mana nak pergi haji, nak pergi umrah, macam mana boleh pergi haji dan umrah? Naik flight, boom, sampai sana. Orang pusing-pusing ni apa hal? Harus belajar. Kita nak pergi solat, harus kita belajar. Maka mulianya majlis ilmu, sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Manaqib Syafi'i, duduk sejenak di dalam majlis ilmu itu afdalu min salatihi alfu rakaat. Walaupun dia duduk sejenak dalam majlis ilmu itu lebih baik daripada dia solat 1000 rakaat nawafil yang sunat. Kenapa? Walaupun sebanyak 1000. Mana ada orang solat sampai 1000 rakaat? Dah tentu itu hulu solat dia tu. Maka menuntut dalam majlis ilmu, dia tahu mana solat yang sunnah, mana solat yang tidak disunahkan. Pentingnya majlis ilmu. Tapi kita yakin ramai masyarakat kita bila ustaz bicara tentang ilmu, tentang adab, tentang Al-Quran dan sunnah, rasanya cepat ngantuk. Tapi kalau ustaznya bercerita tentang kisah-kisah, dongeng-dongeng, kan? Ada ustaz-ustaz ni dinamakan sebagai apa? Pengliput lara. Dalam bahasa Arab kita menyebutkan qasas. Orang penglipur lara ni masyarakat lebih suka, dia lebih seronok dengan cerita. Inilah disebutkan sebagai orang-orang jahiliyah asatirul awwalin. Orang yang suka bercerita-cerita kisah-kisah saja. Ini kalau nak cerita pasal kisah ni seronok Ingat, menuntut ilmu tu ada kisah-kisahnya. Kita ulang kaji dulu balik macam mana mulanya kalian datang ke sini. Perjalanan dia.
Ya, kisah-kisah tu mendatangkan ibrah, yang mendatangkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena ada orang nak menuntut ilmu ni jadi sifatnya malas. Baik, yang ke-8, adab kita duduk bersama guru kita. Yang pertama, hendaklah kita duduk di hadapan syekh kita dengan penuh sopan. Sebagaimana anak kita duduk di hadapan ibu dan ayah ketika ibu dan ayahnya mengajari Al-Quran. Ada tak anak murid belajar, mengajar di depan, muridnya duduk belakang? Ini dinamakan top student. Baik. Maka hendaklah dia sentiasa mempunyai sifat tawaduk, tenang dan khusyuk, diam, mendengar, simak ucapan guru, memandang kepada gurunya dengan penuh teliti, setiap perkataan dengan penuh teliti. Harus dipelajari. Baik. Maka tidaklah sepatutnya, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, untuk dia menoleh. Bagaimana telah disebutkan, kita belajar melihat guru kita bukan tengok menoleh kiri kanan. Oh, cantik lampu ustaz ni. Memang cantik. Jangan tengok atas, nanti tengok bawah dulu. Menolehkan pandangan. Akhi, dalam ibadah pun dah ditetapkan arah mata kita melihat ke mana? Ke tempat sujud. Tak boleh tutup mata, tak boleh mengilau mata. Sahih? Belajar pun sama, tak boleh tutup mata. Yang tutup buka matanya. Jangan tutup mata, kerana tutup mata akan sampai ke mana nanti? Suratul Muntaha. Tutup mata dah hilang. Mata mengilau, ustaz tanya, apa tadi ustaz? Dah tak ingat. Khusyuk. Maka dalam solat atau dalam solat diperintahkan untuk lihat tempat mana kita nak sujud. Kalau mata mengilau, khusyuk solat kita tu hilang. Gajah duduk. Lagi apa? Mangga, manggis. Betul tak? Apa ni lagi? Food panda. Grabfood. Mata mengilau. Ada dua salah. Yang mata salah, yang depan pun salah. Adab. Kita dah belajar juga adab nak solat. Ni kita masuk dalam sikit dalam bab adab solat. Hari tu nak solat, nak jadi imam, mana boleh pula pakai baju ada tulisan. Dah tak boleh jadi imam. Kalau jadi imam, ustaz ni baju ada tulis-tulis belakang. Adab kan? Tak boleh. Kalau pakai kain sarung tu tulis gajah duduk ke, gajah melintang ke, melintangkan naik ke atas, jangan turun ke bawah. Makmum belakang nampak gajah duduk. 5,000 benang. Yang belakang tu boleh baca tak? Mengganggu tak solat? Mengganggu. Tu semua kerja syaitan tu. Ada. Jadi kita diajar. Brand-brand tu jangan dinampakkan ketika orang nak solat. Depan tak apa, jangan belakang. Dan sehingga kita lihat dulu di Saudi, ada juga budak-budak Saudi ni suka solat pakai belakang dia ada tu tulisan, gambar-gambar. Nak solat ni, dia tahu nak pergi solat, baju dia buat apa? Dia terbalikkan. Antum cuba buat pergi masjid, nanti ada Pak Haji tegur, nak pakai baju terbalik nak. Kita terbalikkan kerana akan mengganggu orang solat, tapi orang datang, nak pakai baju terbalik ke hari ni? Betul? Ini ada. Pergi solat pun pakaian belakang tidak boleh mengganggu. Apa sahaja. Beg-beg yang ada branding nama, jangan letak depan. Ya. Kalau handphone tu surface terbalik kan. Kalau belakang ada nama brand, simpan dalam kocik. Jangan ada orang susun depan nak solat. Sebelah handphone baru. iPhone 14. Nak tunjuk. Walaupun niat nak tunjuk, benda-benda ni mengganggu adab etika kita nak solat. Etika, adab dah. Tak boleh. Kalau dia tahulah beg duit dia mahal, dia pergi letak bubuh depan, handphone, kunci kereta. Audi. Bawa orang sebelah Audi. Nak tunjuk kan? Benda-benda sama dia nak tunjuk, wallahualam. Tapi benda-benda ni semua dah tentu dalam adab tak perlu. Tak perlu letak dekat depan nak etika solat. Hatta kita nak pergi menuntut ilmu,
pun kita ada etika. Mata kita menjauh daripada sesuatu yang tidak enak untuk dilihat. Barakallahu fiik. Okay, sikit lagi. Kita akan sambung lagi minggu hadapan tentang adab dan etika yang lebih panjang. Seterusnya adalah berbicara kepada syekh kita dengan baik. Ini yang terakhir. Berbicara dengan baik. Bukan dengan guru saja, dengan ibu dan ayah kita, dengan sahabat kita pun kita berbicara dengan baik. Dengan siapa pun kita berbicara dengan baik. Wa qulu lin-nasi husna. Qulu lin-nasi husna. Allah perintahkan dalam Quran untuk kita berbicara dengan manusia dengan husna, dengan baik. Bicara dengan manusia dengan baik. Tapi orang kalau bicara dengan tak baik, kita ni pun manusia ada sifat marah. Kadang-kadang ustaz ni marah bukan ustaz benci tau. Kadang ustaz tu marah disebabkan apa? Marah. Seorang guru memang selalunya marah. Kalau dah 5 kali sebut dia baca Allah. Kalau sudah 5 kali ustaz ni tetap marah kan? Tu kadang-kadang siap parang tu. Disebut Syah, dia sebut Syah lagi. 10 kali, mana boleh hilang sabar ustaznya. Tapi jangan takut, ustaz antum penuh kesabaran. Tak pernah marah. Pernah tak anak marah anak ajar? Pernah? Belum pernah. Tanya Rashid paling lama. 15 tahun belajar. Tak pernah kena marah. Tak pernah sekali pun kena marah. Kan? Masya Allah. Tapi kadang-kadang kalau dah terkena marah satu hari nanti, Rashid 15 tahun tak pernah marah. Nanti kalau satu hari kena marah, jangan 15 tahun belajar tak pernah kena marah. 16 tahun baru kena marah. Kenapa? 15 tahun aja dah faham. Kalau 16 tahun tak faham, memang kena marah. Betul? Jadi hikmah. Ingat, itu semua masalah iman. Nabi SAW mengajar kita, al-hubbu fillah wa bughudu fillah. Auratul iman. Ikatan iman yang paling kuat apa dia, akhi? Al-hubbu fillah. Mencintai saudara kita kerana iman. Marah dia pun kerana keimanan. Jadi jangan kita rasa orang kita dimarahi, kita dibenci. Tidak. Orang yang tak sayang dia akan diamkan tak pi lah. Hati-hati macam itu. Baik, barakallahu fikum. Insya-Allah ucapan yang baik, kita bercakap kepada guru kita dengan ucapan-ucapan yang nada yang baik. Macam mana kita nak create satu ucapan, kita nak bercakap, bertanya kepada ibu dan ayah kita? Penghormatan. Siapapun, guru kita lebih muda ke, guru kita lebih tua ke, ada manusia ni, dia kalau belajar, dia tak boleh guru dia lebih muda daripada dia. Ada orang-orang ni, dia tak boleh. Ini budak-budak setahun jagung, kita nak cari yang jagung dia dah besar, dia dah tua, dia boleh belajar. Jadi dia nak kena belajar yang macam itu. Hati-hati. Pernah kita jumpa orang-orang yang macam gini. Ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz muda ni tak tahu apa. They know nothing. Ustaz tu dia mengajar Muttalal Al-Badrin 40 tahun tak selesai. Kenapa tak selesai? Itu pun babus solah. Kalau ustaz-ustaz muda dia cerita bab-bab yang lain, hatinya terasa goyang, rasa marah. Berapa kali anak disingkir daripada masjid? Macam itulah. Bila ada ustaz-ustaz otai kat dalam tu, kita masuk, kita buat sesuatu tajuk yang lain, dia terasa ancam. Kata Abang Nordin, ustaz tu nak ajar satu kitab Muqaddimah sampai 2 bulan. Ini lebih besar daripada Muqaddimah Sahih Muslim ni. Jadi inilah dia. Orang yang nak mengajar, maka tu adab. Seorang ulama pun mempunyai adab kepada pelajar-pelajarnya.
Bukan seorang pelajar saja mempunyai adab kepada guru, tapi guru harus mempunyai adab juga kepada muridnya. Guru juga memuliakan murid-muridnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam sebuah kitab. Siapa tahu nama kitabnya? Ya. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sebuah kitab namanya At-Tibyan. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam sebuah kitab yang tipis, tapi Masya Allah. Adab bagi seorang yang mengajar dan membelajar Al-Quran sahaja. Tak ada cerita pasal belajar hadis ke belajar tauhid, tak ada. Khusus untuk belajar Quran, adab dia. Orang yang mengajar dan orang yang belajar. Kerana Nabi SAW menyebut dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik di kalangan kalian adalah orang yang mengajari dan orang yang mengajari Quran. Pelajar dengan mengajar dia. Dua-dua mulia. Dua-dua benda yang paling mulia berbanding orang pergi belajar hadis, orang belajar akidah, belajar apa? Tidak. Belajar Quran. Kerana akidah basic dia Quran, belajar hadis basicnya Quran. Mulianya orang belajar dan mengajar Quran. Sehingga beliau menyebutkan suasana tempat kita nak belajar Quran itu pun harus kita ihtiramu, muliakan. Jangan sempit-sempitkan, jangan datang tempat belajar Quran bau masyam. Betul? Itu semua dah disebutkan dalam para salaf kita, rahimahullah. Memuliakan orang yang nak belajar Quran dengan orang yang mengajar Quran itu dua kemuliaan yang paling besar sekali. Tempat yang nak menghidupkan belajar Quran itu juga adalah tempat yang paling besar kemuliaan. Ini dah selesa sangat belajar sampai boleh terlena. Tak apa, lain kali kita belajar bawah pokok. Tengok siapa yang selesa hari ini. Ya, zaman salaf tu sesuai dengan keadaannya. Hari ini satu ekor pun dah cukup selesa. Nanti 10, lagi 20 tahun antum tak tahu orang belajar setiap seorang ada satu ekor. Kan lagi selesa kan? Kita tak tahu apa yang akan jadi pada hari yang akan datang. Barakallahu fiikum. Jadi ini termasuk daripada harus kita meneliti balik apa kesilapan-kesilapan kita dalam kita menuntut ilmu. Kenapa ilmu-ilmu ni tak serap pada diri kita? Kerana keberkahan itu hilang. Kalau 10 kali antum tanya tentang jamak, antum harus tanya, kenapa aku 10 kali tanya tak faham? Kenapa anda keluarkan soalan jamak ni? Nanti ada soalan nak tanya jamak, janganlah malu-malu. Ini contoh saja. Ya. Jamak ni ada banyak. Jamak dalam fikih ada jamak takhir, jamak takdim. Lepas tu ada jamak tamam, ada jamak kasar. Dalam bahasa Arab pun ada jamak. Jamak muzakkar salim, muannas salim. Kan? Ada macam-macam jamak. Salah sebut pun boleh jadi jima. Barakallahu fikum. Jangan salah sebut. Ini semua masalah makhraj huruf dan juga ilmu bahasa Arab salah sebut. Masalah. Jadi adab menuntut ilmu itu mendatangkan keberkahan. Kita lihat dalam Sahih Bukhari. Awal-awal Imam Bukhari memuatkan dalam Kitabul Ilm. Balik siapa ada Fathul Bari, ada Sahih Bukhari, terjemah atau Arab, baca apa yang diungkapkan pada Kitabul Ilm. Yang pertama Imam Bukhari buat Kitabul Ilm. Iaitu kitab Bada'ul Wahyi. Turunnya wahyu. Cerita macam mana datangnya wahyu. Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi pun penuh adab lah. Ada. Dia bukan tarik Nabi kita bawa pergi gua, mari aku nak bicara dengan kau gini-gini. Tak. Datang dalam keadaan yang penuh adab dan tertib. Sehingga dalam sebuah hadis juga, hadis nombor yang berikutnya disebutkan tentang seorang Arab Badui. Seorang Arab yang bertanya kepada Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah. Nabi tengah berkhutbah, tiba-tiba ada soalan nak masuk. Nabi teruskan khutbah dia.
Kemudian dia datang, kemudian habis selesai Nabi bertanya, "Aina sa'il?" Mana yang bertanya tadi? Kan? Daripada situ para ulama kita menghuraikan adab. Jangan pula ada katakan adab ni tak disebut dalam hadis-hadis dan sebagainya. Tidak, ada. Semua tu ada dalilnya. Orang sedang berbicara, jangan suka menyampuk. Suka sampuk. Nabi tidak benarkan. Habis selesai Nabi tanya, mana yang bertanya tadi? Maka tu tidak boleh imam tengah berkhutbah sesuatu salah. Salah tu, hadis tu tak sahih tu. Berani buat. Imam terkhutbah itu makhraj huruf tak betul bacanya. Masya Allah. Jadi ini termasuk banyak lagi kita akan bincang insya-Allah pada sesi akan datang. Wallahu taala alam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjagamu ya Ustaz. Di sini kami mohon izin untuk membacakan beberapa soalan. Soalan yang pertama, apakah itu manhaj muwazanah? Al-muwazanah adalah pertimbangan. Manhaj ini adalah satu method. Bagi yang belum pernah memahami apa itu manhaj, manhajnya adalah satu method ataupun madhab, satu school of thought. Macam mana dia mengajari. Manhaj kita dalam mempelajari ilmu tajwid. Kita nak belajar tajwid, kita ada manhaj kita mempelajari macam mana tajwid kita punya, method kita nak mengajar. Masing-masing cikgu ada cara dia nak mengajar tajwid. Itu tak jadi masalah. Ada 10 manhaj nak ajar tajwid, 10 kali pun tak jadi masalah. Maka tu 10 kali antum pergi belajar tajwid, 10 kali antum kena beli buku tajwid. Tapi belajar ngana tak pernah pakai buku tajwid. Ente buat sendiri buku. Okey, itu manhaj dah. Itu manhaj. Baik, dari pertanyaan dalam muwazanah manhaj ini adalah agama. Agama kita Islam itu ada manhaj. Kita ada madhab. Jangan keliru. Madhab kita adalah madhab fiqhiyah. Madhab fiqh. Syafi'i, Hanabila, Hambali, Maliki, Hanafi, Auza'i, Laythi dan lain-lainnya. Itu semua adalah apa dia? Fiqh. Fiqh ini tak terkeluarkan seseorang pun daripada keislaman dia. Dia kunut subuh ke, dia tak kunut subuh ke, dia kunut waktu zuhur ke, tidak terkeluarkan seseorang tu daripada keislaman dia. Itu semua masalah-masalah fikih selagi mana ada dalil maupun dalil itu adalah dalil yang dhaif. Dalam akidah kita ada madhab yang lain pula. Dalam akidah kita ada madhab. Asy'ariyah, kita ada Mu'tazilah, kita ada Maturidiyah, kita ada Jabariyah, kita ada Rafidah, ada Khawarij. Ini semua pemikiran-pemikiran ideologi. Atau kita sebutkan sebagai mazhab-mazhab akidah. Mazhab akidah kalau menyimpang, seseorang tu boleh terkeluar daripada keislaman dia. Seperti Rafidah. Khawarij terbagi pada dua. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Kalau Khawarij itu mengkafirkan kaum muslimin ataupun mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, maka dia kafir. Ada Khawarij yang tidak mengkafirkan sahabat, maka dia tidak kafir. Itu semua dalam mazhab akidah. Mazhab Quran pun, kiraan kita ada mazhab kita. Yang kita baca tu mazhab apa? Antum baca tu? Mazhab Syafi'i. Sampai Quran pun nanti bubuh nama kita pun mazhab Syafi'i. Orang awam macam gitu. Ini lahir mazhab ni tak sama macam mazhab Syafi'i. Sejak bila mazhab Syafi'i ada riwayat? Yang kita baca tu riwayat Hafs an Asim. Ada 10 riwayat Quran yang kita boleh belajarinya.
Nanti kalau pergi Ghana, tahu Ghana? Kalau pergi Morocco, imam dia baca riwayat lain, ini mazhab lain. Memang dia mazhab lain, mazhab dia Maliki. Kemudian baca Quran pun lain. Mulalah celaru dia kata ini sesat ni, tak boleh solat, kita solat kat belakang lain. Pemikiran orang Melayu macam gitu tak? Sesuatu yang lain daripada dia tak betul. Tapi dia tak pernah nak tahu kenapa, apa. Ya, itu knowledge ilmu. Baik. Kemudian mazhab apa lagi tadi? Sebut mazhab fikih, mazhab Quran, mazhab akidah. Bahasa Arab pun ada mazhab. Kita ada mazhab Basrah Kufah. Baik. Seterusnya, di dalam Islam ini kita ada manhaj yang berbagai-bagai lain lagi. Contoh, dalam Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah ni semua dengan kita Ahlus Sunnah banyak perbezaan. Betul? Ahlus Sunnah berkata iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan buat kebaikan, iman akan kurang dengan apa dia? Kemaksiatan. Baik. Kesian akhi tengok nampak muka nak jadi pokok. Adapun Khawarij, iman itu bertambah dan tidak boleh kurang. Kalau kurang jadi kafir. Maka terjadinya muwazanah. Persoalan dia tak ada muwazanah. Muwazanah ini dia nak cuba mendamaikan. Khawarij ni banyak persamaan. Solat dia sama macam kita, baca Quran pun sama macam kita, solat malam pun rajin. Ya. Perbezaan Khawarij ni kerana dia ni mengkafirkan orang buat dosa-dosa besar ataupun tidak mahu taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Jadi dia datang muwazanah, dia kata bab tu kita tinggalkan. Yang lain tu baik kita ambil. Satu contoh. Yang kedua, dia menyebutkan akan kebaikan-kebaikan Syiah. Contoh Rafidah. Tahu Syiah Rafidah? Apa kebaikan-kebaikan dia? Oh, dia sebut kebaikan-kebaikan dia. Buat pertimbangan. Itu pun ada kebaikan. Ingat, Ahlus Sunnah tidak menerima kebaikan-kebaikan orang yang menyimpang dalam akidah. Muwazanah dalam sesama Muslim tidak boleh, apa lagi dengan agama yang lain. Tak boleh. Kita katakan, orang Yahudi itu banyak persamaan dengan kita. Betul? Daripada penampilan wajah dan pakaian dan agamanya pun banyak menghampiri kepada kita. Jadi baik kita berdamai sajalah. Nampak? Itu namanya muwazanah dalam agama yang lain. Tidak boleh. Sesama Muslim pun kita tidak boleh nak kita mengambil mudah untuk muwazanah. Kita alah Khawarij ni bab-bab tu je kita tinggalkan je lah. Yang lain tu kan sama dengan kita. Ya, Mu'tazilah ni ada perbezaan sikit dengan gini. Yang baik-baik, yang tak baik tu kita tinggalkan. Sekiranya kita lihat ada ustaz-ustaz yang berbicara macam ni, ketahuilah ini nak meraihkan, galakkan orang nampak dia harmoni. Kalau nak harmoni, pergi rumah Ramli. Desanya semuanya harmoni sana. Baik. Agama Islam itu agama harmoni, bukan agama permusuhan. Itu Islam. Tetapi kita bukan katakan kita tak ikut Nasara, kita tak harmoni. Ini masalah akidah. Mau tak orang Nasara berpuasa, solat macam mana kita solat? Dia pun tak mau. Tapi bukan ajak kita mesti membunuh dia, kita bergaduh dengan dia. Tidak. Agama dia, agama dia. Kita dah diajar manhaj dalam Quran apa dia? Lakum dinukum waliyadin. Dan itu muwazanah. Jadi manhaj muwazanah ni tidak boleh berlaku dalam Islam. Dalam agama Islam dan juga dalam manhaj Ahlus Sunnah. Dalam agama maksudnya tidak boleh kita berbuat baik dengan orang-orang Nasara, orang Nasara pun buat baik dengan kita, lalu kita bermuwazanah. Dia pun ada kebaikan, kita pun ada kebaikan. Dalam agama tidak boleh. Contoh ustaz tu tergelincir dalam masalah akidah begini dan begini, tak apalah, yang itu kita maafkanlah. Ingat akhi, dalam bab akidah ini tidak ada toleransi. Itu kesimpulannya. Nah, wallahu a'lam. Soalan seterusnya,
Bolehkah seseorang menceburi bidang politik dan mengundi pada pilihan raya? Apa ni? Bolehkah seseorang menceburi bidang politik dan mengundi di pilihan raya? Taib. Berkaitan dengan benda ni tidak berkaitan orang yang hadir dengan orang tidak hadir, hidup ataupun mati. Mohon maaf. Baik, ini kesimpulan yang kita nak jawab daripada agama. Kalian setuju atau kalian tak setuju, hak antum, ini kebenaran. Bidang politik itu agama. Politik itu adalah agama. Politik itu adalah mentadbir sebuah negara, itu adalah sebahagian daripada agama. Daulah itu adalah agama. Tapi harus kita rincikan. Politik yang disebutkan adalah politik yang syar'i ataupun tidak syar'i. Politik yang syar'i seperti politik yang mengamalkan secara ahlul hilli wal aqdi ataupun beramal dengan majlis syura, bermusyawarah, sebagaimana dua negara dalam dunia ini yang mengamalkan konsep pemerintahan secara syar'i, iaitu Saudi dan Brunei Darussalam. Ya? Negara yang tidak mengamalkan apa-apa konsep daripada konsep-konsep orang-orang kufar. Totally mengikuti majlis syura. Ya, Saudi mengamalkan majlis syura dan juga majlis ahlul hilli wal aqdi. Ya. Di dalam Brunei mereka mengamalkan majlis syura, iaitu pemerintahan diraja. Baik. Kita tak sebut dalam negara kita, di mana-mana negara pemimpinnya kaum muslimin yang masih salat, negara tu muslim. Negara yang mengamalkan syariat Islam, boleh mengamalkan ibadah-ibadah, negara tu muslim. Tapi pelaksanaan negara tersebut dengan mengamalkan demokrasi itu bukan daripada syar'i. Tidak syar'i. Kerana demokrasi itu maksiat. Kerana itu ciptaan orang-orang kafir Yunan. Demokrasi, kuasa rakyat. Kuasa rakyat. Yang kuasa adalah pemerintah bukan rakyat. Terbalik kan? Baik. Tapi kerana mereka mengamalkan demokrasi, rakyat pun tertipu. Mula-mula nak membentukkan kerajaan, rakyat berkuasa. Bila dah bentukkan kerajaan, rakyat tak ada kuasa. Betul? Kena tipu dua kali. Okey? Jadi ini bukan cara Islam. Ya? Meskipun mereka katakan mereka parti Islam, itu bukan cara Islam. Itu semua tipu daya yang Islam sehingga mereka pun tertipu dengan orang-orang kafir. Jadi dalam berpolitik secara demokrasi itu tidak ada seorang ulama ahlu sunnah mengatakan bolehnya kita berpolitik dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Tidak boleh. Tidak menjadi kafir. Tapi perbuatan itu maksiat kerana itu bukan daripada ciptaan agama Islam, bukan daripada agama Islam. Itu adalah daripada orang-orang Yunan kufar. Atau Yunan kufar Greece, ya? Daripada pemerintahan Greece. Dia adalah gubernur yang pertama buat pemerintahan secara demokrasi. Baik. Yang kedua, penanya bertanya tentang, jadi kesimpulan bidang politik ini, negara yang mengamalkan demokrasi, siapa saja yang cuba ada hatinya mempunyai sifat untuk menjadi wakil rakyat, pasti dia menjadi khawarij. Kerana apa? Dia nak bertanding itu mesti nak menjatuhkan orang lain. Nak menjatuhkan orang lain itu sifat khawarij ke bukan? Khawarij. Sudah tahu. Antum lebih arif. Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang nak pergi mengundi. Pergi mengundi. Kalau berpolitik tak boleh, pergi undi itu pun tak boleh. Pergi undi pemerintah tak boleh, main undi pun tak boleh. Wallahualam. Jangan tanya undi-undi lagi ya. Dua-dua undi tak boleh. Nah. Soalan seterusnya, apakah hukumnya jika kita lewat menguburkan mayat disebabkan musibah banjir? Setiap sesuatu yang uzur, Allah memaafkan. Ya. Udhil afu. Allah memberikan keampunan, kemaafan. Sesuatu yang
mendatangkan uzur yang tidak boleh kita nak elakkan, lewatkan menanamkan jenazah disebabkan banjir, taufan dan sebagainya, itu tak jadi masalah. Tapi bukan kerana nak menunggu si fulan dan si fulan, itu tidak boleh. Nah, Soalan yang terakhir, apakah hukum fotografi yang tidak digantung, hanya disimpan? baik. Dulu kita tak tahu hukum taswir. Apa itu hukum taswir? Apa itu hukum taswir? Hukum bergambar. Bergambar mengambil rupa-rupa makhluk itu haram. Ada makhluk ni dimasuk dalam hadis dia tu diungkapkan mata dan hidung dengan mulut. Cukup pacaran indah ini itu maksudnya merupakan rupa makhluk. Ambil gambar bangunan, matahari, bulan, pokok dan sebagainya, itu semua mubah. Boleh. Mengambil rupa makhluk. Sama ada makhluk itu wujud ataupun tidak wujud. Mereka lukis gambar naga. Naga sedangkan tak wujud, tapi reka gambar muka naga, itu diharamkan. Okey, itu hukum taswir. Kemudian jangan sampai pula dia nak ambil gambar, nak buat pasport, nak buat IC pun jadi haram. Ada sampai dah belajar lurus sangat gambar IC dihitamkan mata. Polis minta tengok lesen, kenapa mata hitam? Haram. Ini belajar-belajar kadang hulu, lebih nak tunjuk pandai tapi bodoh dia pun datang lain, dia tak tahu ni. Masalah ni, akhi. Baik, jadi tadi apa dia? Simpan gambar. Dulu kita tak tahu hukum ni, kita banyak gambar kan? Banyak simpan. Dulu sekarang gambar dalam handphone ni gambar yang simpan dalam album ni. Ya, simpan dalam gambar album. Hadis menunjukkan taswir yang pertama, Syekh Adil Mansur wafaqallahu wara'ah menyebutkan tentang martabat mengambil taswir, gambarnya. Ada 3 martabat. Pertama, kita mengambil gambar yang tidak dipamerkan. Yang tersimpan, mahfuzah, yang tersimpan di dalam handphone dan sebagainya. Itu terbagi 2. Satu dicetak atau tidak dicetak. Yang dicetak tu, Masya Allah, na'udzubillah. Gambar yang dicetak disebut dalam Sahih Bukhari. Gambar yang dicetak merupakan makhluk pada yaumul akhir. Maka hendaklah dia, apa dia? Meniup roh kepada apa yang diciptakan. Masya Allah. Pasti dia tidak boleh memberikan roh. Na'udzubillah. Dia tak boleh. Dipanggap lagi. Tiupkan roh. Tak boleh. Kerana roh itu milik Allah. Tiada siapa yang boleh tiupkan roh kecuali Allah. Maka diazab. Jadi Masya Allah. Termasuk daripada gambar taswir, gambar rupa makhluk ini salah satu daripada azab yang luar biasa pada yaumul akhir. Tak ada seorang hamba pun yang boleh memberikan roh. Jadi jangan main-main. Ancaman dia begitu dahsyat. Yang dicetak keluar. Sama ada diukir, dilukis ataupun diprint. Ya? Yang mana ada tu dikoyak-koyakkan, dibuang. Yang dalam handphone hilanglah gambarnya. Dia tak dicetak. Taib. Sehingga ada ulama yang memfatwakan mutlaqan apa saja gambar rupa makhluk semuanya haram. Mereka mengikuti daripada dalil-dalil yang zahir sahaja, semuanya haram. Tapi ada ulama akan merincikan. Syekh Adil kata ulama merincikan. Sesuatu yang zahir pada asalnya mesti haram, kemudian dia akan merincikan. Okay. Tapi Ana tak pernah pergi rumah antum lah. Mana tahu masuk rumah si pulang gambar kahwin dia. Bini hang lawa. Kan? Senonoh nak? Tak senonoh, akhi. Ya, siapa yang ada, jangan kecil hati, turunkan. Letak gambar Ana. Ini siapa? Ini guru kita. Tak, jangan buat lah. Itu haram. Termasuk benda yang terlarang. Semua gambar yang digantung itu semua haram. Itu perbuatan orang-orang jahiliyah.
Pertama, rupa makhluk dipamerkan adalah pada zaman siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Afwan, pada Nabi Nuh, kemudian Nabi Saleh. Wafatnya Nabi Nuh, datangnya umat-umat selepas dia nak ingatkan Nabi Saleh, orang-orang yang soleh ini mereka buat apa, Pak? Patung-patung. Ingat ini orang soleh ni, orang soleh ni. Dia buatkan patung-patung supaya orang sentiasa mengingat orang-orang soleh. Hari ini orang tak buat kuasa nak pergi buat, nak ukir-ukir patung-patung. Dia letak gambar wali-wali dia tu. Ada 9 wali, gambar 9 wali tu dia tunjuk. Betul tak? Ingatkan orang-orang soleh. Ingat. Itu satu. Rumah yang ada gambar taswir, gambar rupa makhluk, tak kira lah muka mak antum ke, bapa antum ke, muka kita ke, cikgu kita ke, gambar siapa pun, hatta gambar Mickey Mouse sekalipun, malaikat tidak akan masuk. Khabar tu sahih disebut dalam Bukhari. Dua perkara yang malaikat tidak masuk ke dalam rumahnya. Malaikat apa? Malikur Rahmah. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumahnya. Fihi surah wa fihi kalb. Dalam rumah itu ada anjing dan juga ada apa? Gambar-gambar. Rupa makhluk. Tak ada. Ada rupa makhluk ataupun anjing, malaikat rahmat tak masuk. Jadi ancaman gambar ni banyak. Ancaman kena tiupkan roh. Kemudian malaikat rahmat tak masuk. Kalau malaikat rahmat tak masuk, siapa yang masuk? Jin dan juga syaitan. Maka ketika anda pergi ruqyah, orang kena dan sebagainya, memang payah. Malaikat tak masuk, jin yang masuk. Rumah dia banyak kena gangguan. Macam-macam ada. Macam-macam mambang ada dalam rumah. Kerana apa? Malaikat rahmat tak masuk. Kita lihat perbezaan rumah orang Muslim dengan orang-orang kafir. Rumah orang-orang kafir, rumah orang Nasara, masuk rumah depan ada gambar Jesus Christ, ada Mother Mary. Kan? Rumah orang Islam di depan tak apa? Bismillah ataupun Assalamualaikum. Kalau Aryan dia letak 786. Ini semua tak boleh akhi pun. Kan? Mengikuti gaya-gaya orang kafir. Dulu makna kalau rumah tak boleh letak bismillah atau assalamualaikum bukan kerana hukum. Tahu pasal apa? Orang kat Singapura letak. Nanti makcik jual keropok suka datang. Ini umat Melayu. Nanti orang datang suka minta sedekah. Baik. Kesimpulan ayat-ayat Quran pun, hatta ayat Quran pun tidak boleh digantung-gantung. Ayat 1000 dinar, 1000 dolar, ayat kursi. Lagi apa? Macam-macam ayat pun tak boleh digantungkan di dinding-dinding. Jangan jadikan dalil. Habis Ustaz, Masjid Nabawi tu banyak ayat-ayat. Apakah dalil antum Masjid Nabawi? Masjid Nabi itu dalil. Bukan dalil. Dalil kita Al-Quran dan Sunnah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, anak dia pernah pergi lukis kaligrafi Quran di dinding. Anda tahu apa dia buat? Dia kejar, dia perambat anak dia tu. Kerana apa? Ayat Al-Quran gitu mulia bukan untuk diukir-ukir. Dipamer-pamerkan. Tidak. Ayat cantik 1000 dinar, ayat kursi dan sebagainya, rupa orang tasyahud dan sebagainya. Macam-macam ada kan? Ini semua termasuk daripada perkara-perkara yang tidak boleh juga. Bukan taswir gambar makhluk saya tak boleh. Ayat Quran pun tak boleh. Tu kan datang mahat kita tengok mahat kita tak ada ayat Quran, masjid-masjid Ahlus Sunnah kita tidak gantung Allah Muhammad, semua tak ada. Nah. Ada ulama kita yang membolehkan menulis ayat-ayat tertentu di kereta lah. Ya. Tapi kesimpulannya daripada salafus soleh itu sendiri tidak membolehkan. Tulis kat Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Lagi apa? Ya. Kalau antum nak tulis kat kereta, tulis di kiri dan kanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu banyak ada tak? Tulis ayat Quran di tepi kereta. Jadi kita pun dah tak tahu. Kadang anda nampak kereta MPV putih, dia tulis Bismillah besar belakang. Ni kereta mayat ke kereta bersendirian? Kita pun dah tak tahu. Jadi hati-hati.
Ayat Quran bukan untuk ditempel-tempelkan di mana-mana. Kemuliaan Al-Quran ini, para salafus saleh, mereka memuliakan Al-Quran ini sehingga tidak menjadikan potongan-potongan Al-Quran. Sehingga ada ulama kita sampai mengatakan bahawa Al-Quran tu pun tak boleh kita nak potong-potong satu juzuk, kita nak ambil surah Yasin saja, surah Kahfi saja kita asing-asingkan. Kerana Al-Quran itu kamilah, lengkap. 30 juzuk. Jangan kita asingkan surah Kahfi, surah Yasin, surah Al-Mulk. Maka akhirnya orang pun tak kenalkan ada surah-surah lain. Yang dia tahu tu Yasin. Sampai kiamat surahnya Yasin. Yang sekarang ni baru tahu abad-abad baru ni jumpa surah Kahfi. Akhir-akhir waktu PKP ni baru jumpa surah Al-Mulk. Nanti tak tahu lepas ni jumpa surah apa lagi. Kan? Itu saja yang diperkenalkan. Miskin. Al-Quran ada 114 surah. Baca semuanya. Barakallahu fikum. Nah, Soalan tambahan. Di rumah ada teddy bear kanak-kanak. Adakah malaikat terhormat tidak masuk rumah nah. dan umur berapa perlu dibuang teddy bear anak-anak bermain? Kita pernah bertanya kepada ulama kita. Ada para ahli ilmi mengharamkan secara mutlak benda-benda yang bentuk idol, patung. Ada yang membolehkan kanak-kanak ni main dengan benda-benda yang macam gini lah. Teddy bear, patung-patung ni macam rekaan-rekaan. Sebagaimana disebut dalam sebuah riwayat, anak-anak kami dulu dipaksakan untuk berpuasa sehingga kami menjadikannya sebagai ulbah, membuat bentuk-bentuk rupa mainan-mainan untuk dia sebagai mainan. Untuk dia main boleh. Tapi jangan dijadikan teddy bear tu letak kat katil, kita display kan. Namanya masuk tong. Itu namanya mainan. Tapi kalau dia display kan itu haram. Teddy bear dan sebagainya. Itu tak boleh. Termasuk daripada taswir, makhluk benda-benda tu. Atau kita pun kalau kita beli ubat gigi ada rupa muka orang, satu brand. Apa muka dia? Dalih. Kan ada mata. Kalau orang yang tawaduk, pada mata hari-hari nak anda dalam toilet, tengok orang. Itu kan makhluk. Apa benda rupa makhluk tidak disukai oleh orang-orang soleh. Tak suka. Pasal apa? Ancaman itu dia takut. Dia takut pada ancaman. Brand tu beri tak masalah. Tapi kalau kita bijak, yalah. Jangan koyak bocor bagi gigi. Allah yahdi. Maka dan sebagainya. Kebijaksanaan. Itu terserah. Kadang kita beli kitab kan ada gambar dan sebagainya kan. Ini benda masalah ni. Ada orang suka menunjukkan gambar dia. Biasa-biasalah. Ustaz-ustaz kalau buat kitab, nak tahu, mesti tahu ustaz ni tak gambar depan. Daripada situ kita tahu daifnya dia akan dalil-dalil bergambar tu. Kalau dia tahu, pasti dia akan tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita temu pada hari akan datang.